Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi man sanna bisunnati ila yaumiddin. Allahumma ij'al minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan yang hebat ini, Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, sedar ataupun tidak, suka ataupun tidak, hari demi hari berlalu pergi. Ramadan meninggalkan kita dan akhirnya kita hampir masuk sebahagian ataupun separuh daripada Ramadan. Marilah pada kali ini saya mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk kita berkongsi dan juga untuk kita menyemak kembali apakah yang perlu ada pada diri kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Ramadan yang sangat hebat ini. Marilah kita merujuk satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Maksudnya,
dan hendaklah engkau berdiri teguh dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dikabarkan telah beruban rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menerima wahyu ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini menceritakan salah satu sifat yang sangat hebat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil ibrah sama. Apatah lagi kita berada dalam bulan Ramadan. Sifat itu tidak ada lain melainkan sifat istiqamah yang perlu ada kepada diri seorang mukmin. Apabila kita menyebut sifat istiqamah, apatah lagi kita menyebutnya dalam bulan Ramadan, sebagaimana di awal tadi saya menyebut, kita sudah menghampiri sebahagian ataupun separuh daripada Ramadan. Maka kebimbangan saya dan juga saudara, teman-teman pendengar yang dikasihi Allah sekalian, ialah momentum ataupun prestasi kita, ataupun sejauh mana istiqamah dan konsisten kita ketika menghadapi baki-baki Ramadan yang mendatang. Sebab itulah saya mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk kita memahami bahawa sifat yang hebat ini, yang kalau boleh kita mengambilnya dan membawanya dalam bulan Ramadan, bahawa sifat ini menceritakan bahawa istiqamah itu kita perlu ada dan kita perlu langsungkan kepada diri kita. Semoga Ramadan yang berbaki ini menjadi Ramadan yang sangat berkualiti. Apatah lagi Ramadan ini satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan di hujungnya, kualitinya sangat hebat, keberkatannya sangat besar, dan juga segala macam yang Allah tawarkan daripada awal-awal lagi sampailah kepada bakinya. Yang pertama ialah tapak kukuh untuk kita berada dalam sifat istiqamah. Tapak kukuhnya tidak ada lain ialah sebagaimana yang kita sering dengar Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Quran, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam hadis. Tapak kukuh bagi sifat istiqamah ialah keimanan ataupun beriman. Sebab itulah Allah menyebut dalam Al-Quran, menceritakan kefarduan Ramadan ini didahulukan dengan keimanan kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah yang rajin kita dengar, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menceritakan kefarduan ini dimulakan dengan seruan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dan Allah menggunakan lafaz ya, wahai, sama ada mereka yang jauh ataupun mereka yang dekat, sama ada mereka yang kaya ataupun yang miskin, sama ada apa juga keadaan mereka, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Begitu jugalah dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dikaitkan dengan keimanan. Antaranya hadis yang biasa kita dengar yang direkodkan oleh Bukhari, ya. Antaranya ialah man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ataupun man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kedua-dua hadis ini dikaitkan dengan sifat keimanan ataupun ditujukan kepada orang yang ada di dalam hatinya keimanan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tapak kukuh untuk kita melangsungkan sifat istiqamah ini tidak ada lain, ia dikaitkan dengan keimanan. Suatu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikanlah aku satu nasihat ataupun satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi selepas ini berkaitan dengan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Qul amantu billah thumma istaqamu." Katakanlah, kamu beriman, aku beriman dengan Allah, kamu beriman dengan Allah,
kemudian kamu istiqamahlah. Inilah tapak kukuh bagi sifat istiqamah yang dikaitkan dengan keimanan. Sebab itulah saya mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian, marilah kita meletakkan segala-gala perbuatan kita dalam Ramadan ini dipenuhi dengan dan dikaitkan dengan sifat keimanan. Yang kedua ialah sifat istiqamah ini mestilah kita letakkan dalam struktur yang betul ataupun dalam strukturnya yang tepat. Sebagaimana kita nak buat sebuah rumah ataupun satu bangunan yang hebat, maka strukturnya mesti kukuh. Begitulah juga dengan sifat istiqamah ini. Struktur bagi sifat istiqamah ini tidak ada lain ialah ilmu. Sebab itulah mungkin di awal-awal kapsul Ramadan kita masih daerah Jerantut ini menekankan bahawa cerita tentang bagaimana kehebatan Ramadan ini, maknanya menceritakan, mendedahkan kehebatan, keagungan Ramadan ini daripada pelbagai sudut. Semuanya berkait dengan apa? Semuanya berkait dengan ilmu. Sebab itulah prasyarat yang kedua untuk sifat istiqamah ini, untuk kita dapat sifat istiqamah yang berkualiti ini, iaitu kita mesti letakkan struktur itu berkait dengan amalan yang kita bangunkan dalam bulan Ramadan itu dengan ilmu. Dua prasyarat ini menjadi prasyarat penting untuk kita terus berada dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga dengan dua yang saya sebut tadi akan lahirlah sifat istiqamah dan kita tidak mahu amalan ibadah yang kita kerjakan, segala-gala amal ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini, dia hanya terhenti bila kita menamatkan Ramadan dan dia tidak berlaku pada bulan yang lain. Memang pengorbanan untuk kita melakukan istiqamah ini sangat besar dan kita perlu membayar harganya, iaitu kita kena berkorban, kita kena melakukan mujahadah yang sungguh, kerana inilah medannya, inilah waktu dan ketikanya untuk kita berada di pesta ibadah ini, dan kita minta Allah jauhkan supaya pesta ibadah ini jangan jadi pesta juadah. Yang kita bimbang sepatutnya dia menjadi pesta mujahadah bagi kita orang mukmin, tetapi yang saya bimbang kita diralikkan, kita diseronokkan dengan pesta bahasa kampungnya, iaitu pesta mentega darah, yang akhirnya menjadi kebimbangan saya dan juga sidang pendengar sekalian. Akhirnya Ramadan Al-Mubarak ini tidak mendatangkan keberkatan dalam diri. Saya sebut yang terakhir tadi, kita memerlukan pengorbanan untuk kita berada dalam sifat istiqamah ini, kerana dengan pengorbanan itu kita akan melalui yang pertama ialah kepahitan. Kepahitan makna kita bangun awal, untuk bangun pagi, untuk bersahur, untuk qiyamul lail, untuk istiqamah baca Al-Quran, untuk istiqamah tidak meninggalkan solat sunat tarawih. Semuanya kita lalui dengan penuh keperitan. Tetapi yakin dan percayalah, apabila keperitan itu sudah hilang, maka akan lahir yang kedua, iaitu kebiasaan. Kita tambahkan dengan ilmu, kita tambahkan dengan kekuatan, kita tambahkan dengan sifat istiqamah. Akhirnya bila kepahitan itu hilang, tinggallah kebiasaan. Dan yang kita sedang buru pada ketika ini tidak ada lain melainkan yang ketiga, iaitu kemanisan dalam kita melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak duduknya, di mana puncanya, di mana tapak kukuhnya yang kita dah bincang dan bicarakan sebentar tadi dalam waktu yang terbatas ini. Tidak ada lain sifat yang sangat hebat ini yang saya doa sifat itu ada pada diri saya yang lemah ini, yang jahil ini, dan juga saya berdoa semoga sifat istiqamah ini ada kepada semua orang-orang di Jerantut ini, orang-orang di Pahang, orang-orang di Malaysia ini. Kita istiqamah melakukan semua amalan ibadah yang ada dalam bulan Ramadan ini tanpa kita meninggalkan walaupun sedikit segala amalan itu. Moga-moga Allah melahirkan buahnya yang sebagaimana kita baca awal-awal tadi, iaitu Ramadan itu meninggalkan sifat takwa kepada kita. Moga-moga Allah rahmati pertemuan kita. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.